Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 7 Mei 2021, negara telah dikejutkan dengan berita seorang wanita dipercayai dipukul oleh suaminya sehingga dia dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Paling menyedihkan apabila wanita berkenaan, seorang kaki tangan sebuah jabatan kerajaan di Johor, sebenarnya sedang hamil. Kandungannya masih baru dan dia telah berkahwin pada 7 September 2020, iaitu dalam 10 bulan sehingga terjadinya tragedi ini. Berita mengenai wanita terbabit telah dikongsi oleh adiknya sendiri yang mendapat tahu kakaknya telah dimasukkan ke ward ICU. Kejadian yang menimpa Jahidah Nordin, 43 tahun, menjadi tular selepas adik mangsa Fazariah Nordin memuat naik keadaan kakaknya dalam laman sosial. Menurut Fazariah, pada 5 Mei 2021, dia telah menerima panggilan dari suami kakaknya iaitu suspek Rosmaini Abdul Rauf, 38 tahun, yang mengatakan bahawa kakaknya telah dimasukkan ke ward ICU Hospital Sultanah Aminah kerana suspek telah menolaknya ketika mereka bertengkar. Tidak menjangkakan betapa teruknya kecederaan yang dihadapi oleh kakaknya, Fazariah yang tinggal di Melaka telah bertolak ke Johor untuk melihat keadaan kakaknya. Pada 6 Mei 2021, setelah dia tiba di ward berkenaan, dia melihat kakaknya sedang terlantar di katil. Namun jururawat yang bertugas memberitahu agar tidak mendekati pesakit kerana perlu dibersihkan dahulu. Ketika dia sedang menunggu kakaknya itu, doktor pakar bahagian otak ingin berjumpa dengannya untuk memberi keterangan mengenai kondisi kakaknya itu. Hasil daripada keterangan terbabit, didapati kakaknya mengalami kecederaan parah dengan tengkorak kepalanya terpaksa dibuang, pendarahan dan keretakan tulang pada bahagian belakang, rahang dan juga pada bahagian muka. Tidak hanya terhenti di situ, doktor juga memberitahu yang kakaknya mengalami lebam pada bahagian muka dan mata pesakit merah akibat lebam berkenaan. Selain itu, tangannya juga mempunyai tanda kesan-kesan lebam berwarna hitam dan juga bengkak. Rupa-rupanya sewaktu dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, kakaknya telah mengalami pendarahan otak yang agak serius dan mengakibatkan seluruh otaknya dipenuhi dengan darah sehingga perlu menjalani pembedahan otak selama 12 jam. Menurut Fazariah, kakaknya itu seorang yang lemah lembut dan tidak pernah marah-marah maupun melenting. Namun ujian yang dihadapi oleh kakaknya itu begitu berat. Walau bagaimanapun, suami kepada kakaknya itu hanya menghubungi dia untuk memberitahu kakaknya berada di ward ICU dan pihak hospital memerlukan waris untuk dihubungi. Turut dikatakan juga, ketika suaminya menghantar isterinya itu ke hospital, suaminya sempat mengambil cincin emas pada jari isterinya sebelum hilang tanpa dikesan. Akibat tidak sanggup melihat kakaknya yang diperlakukan dengan kejam sehingga kakaknya terpaksa bertarung nyawa seorang diri dengan kandungannya yang masih baru, dia telah membuat laporan polis untuk menuntut bela bagi pihak kakaknya itu. Di sebalik kisah perit yang dialami oleh wanita berkenaan, rupa-rupanya suaminya sudah ada isteri pada sebelum ini. Pendedahan berkenaan telah dibuat oleh seorang wanita yang mengaku bahawa dia baru mengetahui perkara ini selepas menjadi viral. Dikatakan selama 4 tahun perkahwinan mereka, wanita berkenaan tidak tahu langsung mengenai suaminya yang mempunyai isteri lain. Malah mempunyai anak yang berusia setahun lebih dan kini sedang hamil anak mereka yang kedua. Walau bagaimanapun, wanita tersebut memilih untuk mendiamkan diri sahaja. Namun setelah siasatan dibuat oleh pihak polis selepas ini mendapati suspek mempunyai 3 orang isteri dan mangsa adalah isterinya yang ketiga. Susulan menerima laporan polis yang dibuat oleh adik mangsa berkenaan kejadian yang menimpa mangsa, Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, polis sedang giat mengesan suspek yang merupakan suami mangsa Rosmaini Abdul Rauf yang berusia 38 tahun itu, termasuk menerusi risikan yang dilakukan bagi membantu siasatan. Suspek yang melarikan diri selepas kejadian tersebut belum dapat ditahan oleh pihak polis, namun risikan mendapati suspek dipercayai berada di Shah Alam atau Alustar.
Menurut Datuk Ayub Han, pihaknya akan menggiatkan risikan dan membuat serbuan jika mendapat petunjuk baru. Pada 17 Mei 2021, polis telah mengedarkan gambar suspek bagi memudahkan orang ramai memberi maklumat tentang lokasi keberadaan suspek berhubung insiden berkenaan. Maklumat peribadi suspek turut diedarkan membabitkan nama dan alamatnya iaitu Rosmaini Abdul Rauf, 38 tahun, beralamat di A102 Perumahan Polis Damanderga Jaya, Alustar di Kedah dan bekerja sebagai peniaga. Selepas kejadian itu dipaparkan akhbar pada 17 Mei, suspek bertindak melarikan diri namun akhirnya berjaya dicekup polis di rumah kenalannya selepas 38 hari bersembunyi. Pada 12 Jun 2021, suspek berjaya ditahan pihak polis di tepi jalan kawasan Taman Bukit Angsana, Kuala Lumpur. Suspek ditahan semasa keluar membeli makanan dengan menunggang motosikal di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur kira-kira jam 11 pagi. Suspek kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk proses tahanan reman. Difahamkan semasa tangkapan dibuat, suspek turut bertindak agresif apabila melanggar motosikal yang ditunggang anggota polis. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fadli Muhammad Zain berkata pihaknya sedang menguruskan proses penahanan reman suspek yang berusia 38 tahun itu. Suspek kemudian direman selama 6 hari bermula 12 Jun hingga 17 Jun 2021 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan. Muhammad Fadli berkata, jika sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat. Pada 17 Jun 2021, suspek tiba di Mahkamah Majistret Johor Bahru kira-kira jam 9 pagi dengan menaiki kenderaan polis. Sejurus tiba, suspek yang bergari dikawal ketat oleh anggota polis dan kemudian dibawa masuk ke Mahkamah Majistret bagi proses pendakwaan. Pendakwaan yang akan dikemukakan terhadapnya membabitkan Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan serta Seksyen 326A Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fadli Muhammad Zain berkata, pertuduhan itu dibuat setelah mendapat kebenaran Pengarah Pendakwaan Negeri Johor, Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman untuk dituduh di mahkamah. Suspek bagaimanapun yang beristeri 3 mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memukul isteri ketiganya yang hamil sehingga koma dalam kejadian awal bulan lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Mengikut pertuduhan, peniaga tersebut didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan parah terhadap isterinya, Jahidah Nordin. Dalam pertuduhan itu, tertuduh didakwa memukul mangsa di bahagian kepala, muka dan tangan serta menghentakkan kaki pada bahagian belakang tangan yang menyebabkan kecederaan parah. Perbuatan itu didakwa dilakukan tertuduh di sebuah pangsa puri di Jalan Tani, Kampung Aman, Larkin, Johor Bahru pada pukul 6 pagi 4 Mei 2021. Bagi perbuatan tersebut, dia didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda serta Seksyen 326A Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun jika sabit kesalahan. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Nur Solehan Abdul Rahman menawarkan jaminan sebanyak RM30,000. Tertuduh bagaimanapun membuat rayuan supaya jaminan dikurangkan atas alasan mempunyai tanggungan 7 orang anak serta 3 isteri. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan 2 orang penjamin dan perlu melaporkan diri di balai polis berhampiran setiap bulan selain tidak boleh mengganggu mangsa. Tarikh sebutan semula pertuduhan adalah pada 25 Julai 2021. Doktor menganggarkan tempoh pemulihan Jahidah Nordin yang koma dan parah selepas dipukul suami akan mengambil masa lama, mungkin setahun atau lebih lagi. Namun keluarganya tidak berputus asa, sebaliknya tekad menjaganya yang hamil 13 minggu sebaik mungkin sehingga wanita itu pulih dan dapat berinteraksi dengan mereka seperti sebelumnya.
Ketika ini adik Jahidah, Fuziah 40 tahun berkata kakak sulungnya itu sudah membuka mata tetapi tidak memberikan sebarang reaksi, apatah lagi bercakap. Malah tubuhnya juga tidak dapat digerakkan. Doktor sendiri memberitahu yang dia boleh pulih tapi bukan dalam masa singkat kerana kerosakan pada otaknya serius iaitu tahap 3 dan ada juga kecederaan di belakang badan yang teruk dan berlubang selain lebam pada anggota badan lain. Mereka sekeluarga akan terus berusaha dan berdoa dengan harapan dia dapat pulih seperti sedia kala. Amat menyayat hati apabila mendengar berita tentang kejadian ini. Syurga yang diharapkan apabila mendirikan rumah tangga, namun sebaliknya pula yang dapat. Lelaki seperti ini apabila berkahwin lebih daripada satu, dikatanya ingin mengikut sunnah Nabi, walhal dari segi tanggungjawab dan perbuatan, malah layanan kepada isteri langsung tidak mengikut cara Nabi. Walaupun sudah bergelar isteri, tidak bermakna anda boleh sesuka hati untuk memukul mereka kerana mereka bukan tempat untuk melepaskan geram. Tuduhan mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan cedera adalah tidak memadai dalam kes ini kerana mangsa hampir terbunuh di dalam kejadian ini. Tuduhan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh mungkin lebih sesuai. Semoga tertuduh mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan diharapkan supaya diberi kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jahidah Nordin. Sekian.